Bersama saya sekarang nak jemput Zul. Hai Zul. Hai, Assalamualaikum Zatul. Jangan betulkan anda punya skrin, memang blur sikit. Waalaikumsalam. Kamera ni pakai laptop punya kamera, jadi blur sikit ya. Biasa saya nampak suci bersih ya kan. Ni nampak orang Sarawak cakap kemaik sikit, kotor sikit Zatul. Dia pecah-pecah sikit gambar dia, tapi kita buat yang terbaik lah Zatul. Okey, jangan betulkan memang dia pecah-pecah sikit hari ni. Tapi don't worry audio semua okey lagi. So kita masih boleh teruskanlah dengan pembelajaran hari ni. Okey, 6 sampai 8 satu sesi je Zul hari ni 2 jam. Jom kita dengar dulu apa yang Zul nak kongsikan kejap lagi. Okey, akhirnya apa yang kita duk bincangkan dalam sesi kita mengenai satu lagi kekuatan US dollar sedang berlaku. Kita ada FOMC yang telah mengumumkan bahawa tapering bermula pada hujung bulan ni, bermula 15 bilion sebulan, dijangka akan berakhir pertengahan tahun depan. Dan akhirnya kita dah nampak satu lagi kekuatan untuk US dollar. Kita juga nampak pengukuhan dekat pasaran saham ini lebih kepada trading out of the event, kenaikan kadar penurunan kepada pembelian aset tu memang dah price in. Pada masa yang sama kita nampak yen pair jatuh, tetapi kita tahu yen pair jatuh bukan disebabkan oleh disebabkan oleh kekuatan Japanese yen. Ini adalah lebih kepada faktor kekuatan US dollar, di mana kita nampak USD JPY tak berapa ke mana. Jadi bagaimana kita nak trade dia, kita ada NFP malam ni, kita bincangkan pada sesi saya selepas ni Datul. Okay, thank you Zul. Jadi itu semua apa yang Zul nak kongsikan kejap lagi. Jadi nak tahu lebih lanjut, teruskan bersama. Nak tanya soalan macam biasa, tanya kat ruangan komen. Waalaikumsalam. Happy Deepavali. Harap tak terlambat lagi. Betul. Nak ucapkan kepada semua yang menyambut, selamat menyambut Hari Deepavali. Okay, saya nak serahkan dekat Zul pula kalau dah sedia. Sedia Datul. Okay, silakan. Thank you, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak, Zul Razak, dalam satu je sesi hari ini Sufi. Kimi, Waalaikumsalam. Selamat menyambut Deepavali kepada mereka yang menyambut. Deepavali ni sama macam macam mana kita sambut raya jugalah. Dia bukannya satu hari. Dia disambut dalam beberapa hari lah. Depend kepada area dia. Ada yang sambut 5 hari, ada yang sambut 7 hari. Kalau kat Sarawak tu, kalau raya, sebulan raya. Sebulan dia pakai baju, orang Sarawak cakap teluk belanga. Okey, jadi petang ni, kita mula balik struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave. Tetapi sebelum tu, saya baca disclaimer seperti biasa dan kita akan buat analisa pasaran seperti biasa. Kejap, ada Zatul pula kat sini. Okey. Disclaimer, risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Kejap. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selepas lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Okey, jadi tumpuan pada hari ini, of course, kepada NFP tengah malam nanti, pukul 8.30 malam nanti. Ingat, NFP, FOMC, ini last yang ikut waktu biasa. Kita ada FOMC pada jam 2 pagi pada hari itu, dan kita ada NFP pada minggu ini masih lagi pada jam 8.30. Tetapi selepas minggu ni, Wall Street pada minggu depan akan mula dibuka pada 10.30. Kita akan ada NFP yang akan lebih lewat. FOMC jam 3 pagi, NFP 9.30, mulai data pada bulan depan. Okey, jadi tumpuan of course kepada NFP dan juga kepada data pekerjaan untuk Kanada. Jadi pasaran menjangkakan untuk NFP pada kali ini not really, to me NFP akan menjadi dos yang menggerakkan market untuk jangka pendek, sebab kita ada press conference daripada
Fed Powell pada minggu ini selepas FOMC menyatakan bahawa pihaknya tidak melihat kepada kenaikan kadar faedah dalam masa terdekat, tapi kita tahu bahawa tapering yang dilakukan oleh Fed kali ini adalah amat agresif dalam tempoh 8 bulan, 11, 12 dan habis pada Jun tahun depan. Pengurangan pembelian aset tu adalah dengan cepat. Jadi ada kemungkinan kita mungkin akan melihat bahawa kenaikan kadar faedah juga akan dilakukan dengan lebih cepat. Dan satu data yang dilihat oleh Fed, kita ada inflation memang kita tahu dah memang tinggi. Satu data yang akan dilihat oleh Fed adalah kepada kadar pekerjaan. Jadi kita ada untuk US punya unemployment kembali kepada rate yang sebelum COVID-19, sekitar 4.8, 4.7 sebelum ni. Jadi we are there, sekali lagi dah turun bawah 5%. Kita ada NFP pada malam ini dijangka meningkat 455,000, sekitar 400 ke 500,000 selepas angka yang mengejutkan pada sebelum ni bawah daripada 500,000, 194,000. Manakala untuk kadar average hourly earnings dijangka menurun sikit kepada 0.4 berbanding 0.6. Kita tengoklah data malam ni. Kalau tanya saya bias dia nak apa, saya tak tahu. NFP dia nak apa, anda kena tunggu kepada data tu. Saya tak main predict ni. Dia predict lah, kita trade ikut teknik, itu saja. Ramai suka kan. NFP nak kuat ke nak lemah malam ni. Saya tak tahu. Kalau dia kuat pun dia boleh menyebabkan US dollar jatuh kalau silap-silap dia. Bukannya sebab NFP itu trade ikut teknik anda. Elakkan untuk nak jangka, nak teka-teka. Main teka-teka ni payah. Trading main teka-teka tu takutnya salah, bukan trading jadinya. Okey, jadi untuk perhatian pada pasaran untuk hari ni, nothing much actually. Nothing much. Kita ada untuk dekat chart, apa yang kita nampak adalah ini sekarang. Seperti yang kita bincangkan sebelum ni, di mana kita sedang melihat sekarang benda ni jadi. Okey. Now, kita dah ada benda ni berlaku. Kalau kita tengok dekat chart, dollar index, dollar dah mengukuh, yen pair tengah retrace. Apa yang belum retrace, Wimon? Wassalam. Kimi. Index belum retrace kan? Indeks belum retrace. Kita nampak indeks masih lagi dalam wave 1 ni. Ini maksud saya, anda tengok kepada euro US dollar. Euro US dollar. Okey. Ini dah tengah buat satu lagi low. Ini dah buat satu lagi low. Kita jangkakan satu lagi low. Kita dah ada 1, 2, dijangka 3, 4 dan 5 untuk habiskan structure ini. Okey, bukan hanya kepada euro US dollar, yang paling teruk adalah GBP selepas Bank of England menyatakan bahawa there will be no kenaikan kadar faedah pada mesyuarat bulan depan. So kita dah ada some sort of wave 3 pada pergerakan semasa. 1, 2, 3. Kita dah ada benda tu. Dan menghampiri zone support yang kita katakan sebelum ini. So 3, 4 dan 5, one more untuk dia melengkapkan this structure dalam 3 wave. Okey, kita juga nampak yang sama. Maksudnya US dollar, kita sedang nampak satu lagi kekuatan US dollar. Bukan hanya kepada dua mata wang tu, kita ada untuk AUD US dollar melakukan this correction. Kenapa kita lukis dia ke atas? Ini boleh lukis sebagai 3. Ini boleh dilukis sebagai 1, 2 dan 3. Kenapa saya tak katakan ini nak ke bawah macam ni? Wimon, Sufi, Kimi, kalau kita nak katakan itu ke bawah macam tu, ingat tak euro US dollar kita dah masuk dalam zone. Kalau kita ada AUD US dollar yang buat correction yang besar macam tu, ini akan break level. Faham? Kalau ini break level, AUD US dollar akan break dan ini sebagai wave sebagai macam ni.
A, B dan C, W, A, B dan C, X, A, B dan C, Y. Dan kita akan ada correction yang lebih besar. Semasa kita tak dapat nak katakan benda tu berlaku. So kalau kita jangka benda ni berlaku, Euro US dollar ni akan buat correction yang amat besar. Ini akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Faham tak? Entah-entah dia reverse dah ke bawah. Tak ada. Maksudnya US dollar amat-amat kuat. Saya tak nampak benda tu sekarang. Sebab itu saya tak dapat nak lukis untuk AUD US dollar kat sini sebagai A, B dan C dan kita sedang buat wave 2. Faham kenapa dia berbeza dengan yang lain? Kenapa kita letak dia dalam second degree dimension? Anda kena fikirkan kalau ini jatuh, itu bermakna yang Euro US dollar tadi akan jatuh lebih banyak. Dia tak sama. Nampak kan? Okey. NZD US dollar pun kita buat yang sama, di mana kita sedang menghabiskan cuma wave 2. Cuma wave 2. Itu membenarkan untuk indeks ni cuma buat wave 2. Tu maksud dia. Jadi kat sini akan lebih jauh sikit. Dia tak sampai lagi. Ini tak sampai wave 2 macam ni. Okey, kita mungkin akan ada double. Ni maksudnya akan ada buat macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Okey. Ini apa pun anda tak akan trade kalau tak ada incomplete sequence. Dia tak break lagi. Ini baru satu fractal. So, NZD US dollar anda tak trade. AUD US dollar pun sama. Dollar pair basically saya dah bagi warning jangan trade dia. Ramai orang cuba untuk short US dollar. Ramai orang cuba untuk long US dollar. Yang long tu mungkin bernasib baik. Kita ada satu lagi yang low. Kita memang jangka dia memang buat satu lagi low. Tapi daripada sudut structure, dia tak ada higher high dalam dalam hourly punya structure. Jadi maksud saya tak ada. Dia tak break. Yang first ni dia tak break lagi. Kalau dia break, then kita trade dia. Sebab itu kita tak trade dia. Banding ini, apa ni? Ni NZD US dollar. Anda bandingkan pergerakan ini dengan NZD JPY contohnya. Mana NZD JPY? Dekat daily. Instead of anda trade untuk untuk dollar pair, kita tahu structure yang sama di NZD tadi, ini break. Yang ini break. So kalau nak trade pun, ada trade yang ini. NZD JPY. Kalau nak trade juga. Instead of anda trade NZD US dollar. Kalau nak short US dollar, itu tadi bukan New Zealand dollar pair tak ada trend lagi. Low, high, higher low, ini ada higher high. Ini sebagai satu structure. Berakhir dengan divergence, 5 wave. Nampak? Jadi ini dah ada trend. Yang NZD US dollar tadi belum ada trend. Sebabnya dia tak break lagi. Dia tak break lagi. Dia tak ada apa-apa lagi. Dia tak ada nothing. Dia baru nothing. It's nothing. Tak ada. Tak ada break structure besar dia. Structure dalam dia ada. Kalau ada trade M5, M15 mungkin ada. Tapi hourly tak ada lagi. Okay, so we are witnessing that jaga-jaga dengan indeks, but kita masih extendkan indeks because kita masih jangka US dollar JPY ni ke atas. Kita masih jangka ini masih ada buat at least 2 lagi high ke atas.
at least 2 lagi high ke atas untuk yang sama tadi dengan dollar pair yang lain. Maksudnya macam euro US dollar ni kan, kita akan ada wave 3, 4 dan 5. 2 lagi Sini akan ada 1, 2, 3, 1 lagi lower low, 4 dan 5. 2 lower low lagi. Jadi apa maksud dia? Dekat USD JPY ni, kita jangkakan akan ada 2 juga lagi higher high. 1 dan 2. Jadi kalau kita masih jangkakan USD JPY ke atas, dolar US dollar ke atas, ini bermakna kita tak jangka yen punya kekuatan. Kalau kita tak jangka yen punya kekuatan, kita masih boleh melihat kepada kekuatan dekat indeks. Sebab itu anda tak nampak, biarpun yen pair jatuh, ni yang selalu dengar kan Kimi, yen pair jatuh, indeks jatuh, kita sell yen pair. Ini tak, cuba terangkan kepada saya. Kenapa indeks naik, GJ jatuh? Selalu kita dengar kan orang sebut kalau GJ indeks jatuh, yen pair jatuh. Sekarang ni tak. Cuba ada siapa-siapa boleh terangkan. Wimon, ada siapa-siapa boleh terangkan tak? Nampak tak? Jadi kelemahan ini, pergerakan ini bukannya disebabkan oleh yen punya kekuatan. Pergerakan ini disebabkan oleh dolar punya kekuatan. Sebab itu indeks boleh naik. Kalau dia yen punya kekuatan, GJ ni adalah sama dengan GU darab dengan UJ. Okey? Jadi apa yang kita nampak dekat chart? GU jatuh, UJ naik, Azim. Ramai yang cuma direct saja kan. Yen pair jatuh, indeks jatuh. Indeks jatuh, yen pair jatuh. Itu itu salah. Ini sekarang ni anda dah nampak dengan kepala sendiri. Tengok, kita dah cerita benda ni banyak kali. Ramai yang cakap ke saya, tak bang, saya tak nampak benda tu. Ni apa cerita dia? Kan? Dah nampak kan? Ni jelas. Tak ada lebih jelas daripada ni. So, kita nampak UJ sideways ke atas. Sideways ke atas. GU jatuh. Jadi ini adalah US dollar punya kekuatan. Bukan JPY punya kekuatan. JPY lebih sideways. Sideways ke atas untuk JPY lah. Sebab itu anda masih nampak untuk indeks naik. Kalau yen kuat, indeks tak dapat nak naik. Indeks mengucap. Sideways ke bawah ataupun memang pandalela. Tak dapat dia nak pecut. Itulah yang kita sedang perhatikan. So, apa yang peluang dagangan yang kita dah cerita. Lama dah kita cerita dia, Zim kan? Kita sedang menunggu indeks jatuh. Jangan masuk yen pair dahulu. Anda nampak 3 wave GJ ni memang ini adalah tempat kawasan support dia kan? Anda jangan masuk kat sini. Kita sedang melihat correction yang lebih besar. Kenapa kita ni dah sampai 1618? Saya kena tukar ni. 1, 2, 3. Ini adalah 1. Saya kena tukar ni. Ini adalah 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. A, B dan C. 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya kena tukar ni. Ataupun ini adalah A, B dan C, W. Kalau kita lihat kepada, kalau untuk elakkan dia menjadi yen dynamic, saya kena lukis dia sebagai W macam ni. Saya kena lukis dia sebagai Y kat sini dalam yang merah, W, X, A, B dan C. Faham tak apa saya ceritakan ni? Sebab kita jangka itu bukan yen dynamic. Kalau yen dynamic kita akan lukis sebagai zigzag. Itu yen dynamic.
Kalau kita jangka dia sebagai dollar dynamic, kita tak akan lukis sebagai zigzag. Kita tak akan jangka dia sebagai, biarpun dia ini 5, kita akan lukis dia sebagai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Itulah orang tanya, apa beza WXY dengan evidensi? Ni saya tengah ceritakan. Kali ni kita akan banyak cerita benda ni, banyak bercerita pasal fractal. Minggu depan banyak. Sedia untuk pening minggu depan. Sedia untuk pening. Okey? Jadi jangan trade di sini. Jangan trade ini untuk long, dah sampai ni, sampai 1618 adalah. Jadi kalau kita nak ambil fractal dia, saya akan habiskan Y di sini. Faham? Itu sebagai W. Sini sebagai X. So kita jangkakan ini adalah A, B dan C. Untuk habiskan Y. Faham dah kan, Kimi? Itu adalah untuk GJ. Jadi kenapa saya lukis kadang-kadang pelik je rupa dia. Itu sebab dia. Sebab kita sedang jangka untuk dinamik apa. Kita tak dapat katakan ini sebagai yen dynamic. Sebab indeks ke atas. Kita kena lukis dia sebagai 3. Kita tak dapat lukis dia sebagai 5. 5, 3, 5 tak dapat. Sebab indeks ke atas. Itu bukannya yen dynamic. Okey? So kalau saya letak ini sebagai 1, macam ni. Dia boleh lagi sebagai WXY macam ni. Macam ni. Kita ambil ini sebagai kita punya ni. WXY, WX, satu lagi. Bounce dan satu lagi ke bawah. Apa pun anda tak pergi trade di situ. Anda tak tunggu di sini. WXY cut wave 4, yes, ada betulnya kat situ, Kimi. Biasanya anda akan dapati WXY cut wave 4. Sebab wave 4 biasanya shallow correction dan lebih sideways. Jarang-jarang kita nampak wave 4 melakukan zigzag sebenarnya. Jarang-jarang. Sebenarnya, kebanyakannya wave 4, terutamanya higher time frame, adalah di WXY. Waalaikumsalam, ya. Kebanyakan masanya. Double correction. Double ataupun triple. Tak salah pun. Betul tu. Kalau wave 4 biasanya, lazimnya adalah double. Lazim. Okey? Jadi kita ada peluang dagangan di wave. Yes. Tu yang kita nak ceritakan. Wave untuk USD sebabnya ini masih naik ke atas. Sedangkan kita ada correction ke bawah untuk yen pair tadi kan, Nazim. Jadi bila ini ke bawah, anda tak jangka yen pair ni pecut. Betul tak? Anda tak dapat jangka ini pecut ke atas dan habiskan kat sini. Habiskan dekat sini. Anda tak dapat jangka begitu. Bila wave 2 ni berlaku, bila ini wave 2 berlaku, anda akan jangka untuk yen pair ni masih lagi ke bawah. Ini akan masih lagi ke bawah. Yang sini. Maksudnya there will be satu lagi bounce, satu bounce, then ke bawah. Jadi kita akan tukar dia kepada Y, W, X, A, B dan C. Maksudnya bounce kat sini nanti tak tinggi. Bounce kat sini nanti tak lepas daripada this high. Nampak kan macam mana anda kait-kaitkan structure, apa anda nak tunggu. Whatever it is, anda tak trade dalam kawasan ni. Anda tunggu benda ni berlaku. Itu adalah untuk GJ. So sekarang ni, masa market tengah correction, sabar dulu. Akhirnya, sebab indeks tak turun lagi, yen pair dah turun. Jadi indeks kat sini, bila-bila masa sahaja, indeks akan jatuh. Bila-bila masa je. Bila-bila masa je. Sebabnya dia tengah ke atas tanpa momentum. Dalam time frame yang lebih besar, kita dah melihat divergence. Menarik kan benda ni, Azim?
Kenapa dia nak divergence kat situ? Bila dolar dynamic dalam wave 5 untuk indeks, anda akan dapati dekat indeks buat divergence. Menarik kan? Semua satu. Ya, tak nampak ni. Ni tengah divergence. Sini tengah buat divergence. Lepas tu ada tunggulah kepada ini. Kalau yang short term, saya dah bagi tahu kan minggu lepas lagi. Kalau ada correction untuk structure sini, bagi mereka yang short term, anda boleh masuk. Sekarang ni jangan. Sebab dah nampak divergence. So, dua ni nanti kita trade. Bukan untuk US 500. Sebab ni, ini dah sampai dekat ni. Equal leg daripada bawah ni. Dah sampai. Ini dekat 100%. US 30, ini tak sampai lagi. Ini maksud saya. Dekat-dekat nak sampai tapi belum sampai lagi. 1 dan 2. Okay, ini tak sampai lagi. 100% dia kat atas sana. So, selagi dia tak sampai, wave 2 ni, pullback kita masuk. Bukan semua lekuk tu kita boleh trade. Tak dapat. Jadi nampak ini tak habis lagi ke atas dan sekarang ni saya dah buktikan kepada semua. Ramai yang dah mula nampak bahawa apa benda ni? Apa tu ni? Sekejap. Apa yang hitam tu? Pelik. Okey. Ramai dah mula nampak tak semestinya bila indeks yen pay jatuh, indeks jatuh. Tak, belum. Tapi indeks akan naik dengan momentum lebih rendah sebab US dollar kuat. Ni adalah kekuatan US dollar. Ini adalah yen dynamic. Itu bukannya indeks dynamic. Buat kerja logik, Pian. Ya, betul, Pian. Itu kerja. Ini logik sebenarnya kan. Yang saya cerita ni logik. Benda logik. So, itu nanti kita trade wave 2. Tunggu wave 2 jatuh, kita trade dia US 30, US 100. Kita ada pergerakan yang tak lengkap lagi. Ini jangan, ini dah hampir-hampir. Kalau ini dah sampai, jangan trade wave 2. US 30 dah belum sampai lagi. Jadi ini dekat-dekat. Ini mungkin sampai wave. Kalau sampai 100, kita tak trade. Tapi US 30 tadi ada. DEX pun buat higher high, ini buat higher high. Wave 2 ni anda boleh trade. Wave 2 ni. JP 225, one more high. Sama seperti yang tak lain tadi. Lepas tu correction ke bawah. Ini adalah JP 225, jangan trade dia. Anda tak pergi short index. Ni. Saya tak sempat nak bagi tahu mengenai pergerakan. Tapi saya dah sebut banyak kali wave 2 sini dia tak mempunyai equal leg. Ini tak mempunyai equal leg. Tak sampai. Tapi if in your technique ada peluang entry untuk UK 100 ni, anda cari peluang. Ini masih lagi mempunyai struktur yang lanjutan. Sebabnya kita ada 1, 2, 3. Faham tak? Ini adalah 1, 2. Okey? Dalam yang merah. Dalam yang biru. 1, 2. Lepas tu, kita ada dalam yang merah. 1, 2. Dan sekarang ni tengah buat 3. Okey? Ke atas lagi. 4, 5. Okey. Kalau dia buat macam ni. Dia turun yang ini. Kalau anda intraday, kalau dia turun dan masuk kepala yang ni. Kalau dia buat benda tu, malam ni. Okey. Ini dah ada higher high. Ini tak dapat jadi 1, 2, 3, 4, 5 lepas
apa pun kat sini akan naik. Itu satu possible count dia. Satu lagi adalah benda ni. Kalau dia masuk dalam ni, ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksud saya. Kalau dia buat benda ni, 1, 2 dan 3, anda boleh entry benda ni. Kalau anda intraday, kalau dia buat benda ni, di mana ini adalah 1 biru. Itu 2 biru. Itu adalah untuk FTSE. Tapi cerita Brexit bang, apa Brexit naik macam ni? Ireland bang, saya tak peduli Ireland ke, Bank of England ke, apa ke, saya nampak dia naik. Dia ada fractal yang saya nak trade, saya trade, itu saja. Okey, itu adalah untuk apa ni, FTSE. USD JPY seperti yang saya sebut awal tadi, we are expecting 2 lagi higher high. Yeah? Untuk structure H1 sekarang tak ada apa-apa. Kita masih ke atas. Semasa ini sideway. Possible untuk dia buat 4 masih boleh. Possible untuk dia buat satu lagi low kat sini boleh. Sekarang ni tak ada sequence untuk anda trade. Itu adalah untuk USD JPY. Euro JPY benda yang sama. Pergerakan semasa tak ada higher high. Whatever is happening dekat sini, kalau dia jatuh masih boleh 4. Kalau dia jatuh mungkin wave 2. Saya tak tahu. Euro JPY, no trade, no sequence untuk dia. GBP JPY seperti yang kita awal tadi sebut, anda tak trade kat sini. You don't trade di sini. Yang ini. Anda tunggu dia bounce satu dan tak break this high. Ini saya akan tukar nanti. Ini adalah W yang hitam. Ini adalah X yang hitam. Lepas tu ada A, B dan C. Faham? Ini nanti saya tukar. Ini Isnin nantilah. Jadi kita, kalau ini berlaku, ini kita akan trade nanti. Saya dah sebut minggu lepas kan? Ingat tak apa kita sebut minggu lepas, Azim? Kimi? Ingat tak apa yang kita sebut minggu lepas? Minggu lepas kita sebut, minggu ni akan ada satu correction, akan berlaku, there will be this move dalam market. Kita dah nampak, kita sedang tengok benda tu. This move. Kita sedang tengok this move dalam market. Satu je yang belum berlaku, iaitu indeks. Ini kita dah nampak, yen pair kita dah nampak. Ini je tunggu ni. Bila dia nak habis? Okay. Next lepas tu adalah this one. Next lepas tu yen pair higher. Next lepas tu index higher. Jadi ini pergerakan correction. Jadi kalau kita masih berjangka indeks masih tinggi, yen pair masih tinggi, dolar jatuh balik, trade apa yang ada in complete sequence. Trade apa yang dah ada breakout. Trade apa yang dah ada dua fractal punya trend. Trade, tunggu correction. Yang ada benda tu adalah GJ. Yang ada benda tu AJ. Yang ada benda tu CAD JPY. Yang ada benda tu NZD JPY. Yang tak ada benda tu Euro JPY. Yang tak ada benda tu adalah dollar pair. Jangan trade benda-benda tu. Untuk indeks S&P 500 dah sampai, jangan trade, dia tak ada incomplete sequence. US 30 masih ada. US 100 dekat nak sampai, jangan trade. FTSE ada lagi ruang. DAX ada lagi ruang. Trade benda-benda tu. Kan? Itu je. Kalau buat macam tu je kan senang. Zen, minggu lepas minggu lepas kan? 26 candle, 26 punya ni. We are witnessing, kita sedang lihat benda tu sekarang ni. Bukannya hari ni Jumaat baru cerita, tak. We are waiting for that. Cuma indeks belum jatuh. Indeks dia belum retrace. Okey. Mana kita tadi?
USD JPY, Euro JPY, GBP. Okey, AUD JPY pun sama. So anda tak tunggu di sini ya. Anda tak tunggu di sini. Anda tak tunggu dia di sini. Ini saya mungkin tukar A, B dan C, W, faham tak? Sebab yang saya lukis ni inilah yen dynamic. A, B dan C, W, X, A, B dan C, Y. Ini kita trade. Itu sini kita trade. Ini nanti kat sini. Boleh? Minggu lepas kita dah trade yang pair dengan indeks dalam. Ya, itu je. Kerja tunggu je. Lepas tu trade. Itu je. Yang dia tak nampak lagi, biarlah kan. Biarlah dia buat kerja dia. Kita janganlah mendahului market. Kita ikut market. Masalah mereka yang... Ni lukisan yang sepatutnya untuk AUD JPY tadi. Saya tak nampak benda tu. Okey. Baru perasan. Chart ni salah. AUD JPY ni salah. Ini chart ni salah. Chart ni salah. Ini chart dia. CAD JPY ni. Tu lukis pukul 2 pagi. Sebab pagi tadi pergi zoo. Betul. Saya pergi zoo pagi tadi lah. Mana gambar panda aku? Tak ada pula gambar panda. Tertekan dekat phone ada. Ni. Tu. Nampak tak panda? Nampak panda? Ni gambar pagi tadi. Tu yang bukan alasan lah kan, tapi nak bagi tahu. Chart tu dibuat pukul 2 pagi. Biasa saya buat chart awal siang kan. Malam tadi saya updatekan selepas ada breakout dekat dollar pair. Dan juga yen pair. Tu yang sambil mengantuk-ngantuk tak nampak. Ini A, ini B, ini C, ini W. Tu CAD JPY kita. Seperti CAD JPY. Cumanya ini low kan. Dekat CAD JPY, dekat AUD JPY sini low. Yang A ni. Yang A kat situ, sini low. Jadi kita boleh buat dia sebagai A, B dan C, W, X. Macam ni. A, B dan C. A yang tadi tu. Sini W. Sini X. Sini A, B dan C. Untuk siapkan 2. Ini anda boleh trade nanti. Bukan sekarang. Sini nanti minggu depan kita banyak blue box tau. Minggu depan banyak blue box. Yen pair index akan ada blue box. Okey? Itu adalah untuk AUD JPY. CAD JPY pun sama. CAD JPY ni, inilah bentuk dia. Cumanya beza dia, yang tadi tu, kita letakkan X kat sini. Sebab ini low dekat AUD JPY. Ini tak. Jadi kita tak dapat letakkan ini sebagai ni. Kita dah habiskan X kat sini. Kecuali ini tiba-tiba break. Then kita akan buat dia sebagai A, B, C. Kalau dia start break atas, itu adalah flat. Dan itu adalah X. Jadi apa pun, dia buat 3 wave ini, anda boleh trade. Apa yang wajib berlaku kat sini? Kat sini apa yang wajib berlaku? WXY, kaki ketiga, tak kisah dia 5 wave ataupun dia 3 wave. Apa wajib berlaku kat sini? Pian. Tu minggu depan juga kita akan sentuh structure korektif. Bila W, X dan Y, W, X, yang pertama jatuh ni, sama ada A ataupun W, apa yang wajib ada kat sini? Apa wajib berlaku? A ataupun W? Minum sekejap. Apa yang wajib berlaku? Kita punya leg ni teruk.
A dengan W. Siapa ingat? Tengok dalam nota. Apa yang wajib berlaku dekat A dengan W? Ni benda dia. Ada dalam. Ish. Ada dalam nota-nota ni. Tadi, sekejap okey. Ini triple. Ni. Mesti ada divergence. Lekuk W ataupun lekuk A kat situ kena ada divergence. Ini Mana pergi nota dia? Yang ini dekat sini, yang ini mesti ada momentum divergence. A dengan W kat situ. Situ kena ada momentum divergence. Yang ini kena ada momentum divergence. Okay, kalau kita lihat sekarang, dia ada. Sini buat lower low. Sini tak buat lower low. Kita dah ada benda tu. Jadi ini melengkapkan dia sebagai W, kaki pertama dalam Y. Sama ada A ataupun W, tak kisah. Kaki pertama ni kena ada momentum divergence. Jadi kita dah nampak benda tu. Okey? Okey, itu CAT JPY. Jadi kat sini nanti kita akan trade dia. Lukisan dia yang ni. Lukisan ni yang betul. Jadi AUD JPY itu kena lukis balik. AUD JPY ini adalah A, B dan C, W, X, A, B dan C. Dia takkan buat B jauh macam ni. Dia akan buat dekat sini. Okey. Euro US dollar. Ni yang kita duk canang. Ni tengah berlaku. Ini adalah wave 1, ini 2 dan ke bawah. Sorry. Okey, selesai. Okey. Ni tengah ini jatuh lagi ke bawah. Untuk GU pun sama. GU pun, sebab itu anda tak dapat nak beli GJ tadi kat situ. Sebab ini ke bawah. GU ni ke bawah. AUD US dollar pun sama. Wave 2. Jadi H1 ni masih ke bawah. Kenapa kat sini nanti kita katakan dia boleh naik? Yes, boleh. Akan ada daripada wave ini, 2 ni, kat sini kan jadi wave 1 dengan 2 balik, kan? Jadi kita akan ada AUD JPY buat benda ni. Alah, lukisan ni salah. Iaitu A, B dan C, W, X, A, B, C. Bila wave 2 dia complete. Wave 2 dalam 3 dia untuk yang ni. Untuk AUD US dollar ni. Ini dah satu, wave 2 dalam 3 dia. Situ akan sharp correction. Waktu tu orang akan kata market nak reverse. Tak. Tak, US dollar tak dapat terlalu kuat. Dia dah dekat nak sampai kawasan support. Yes, dia masih ke bawah. Untuk hari ini dia masih mengukuh untuk US dollar. Untuk hari ini. NZD pun kita sedang lihat struktur yang sama. UCAD pun kita tengah tengok struktur yang sama. Kalau anda seorang position trade,
ini pun anda boleh trade tau. Kalau anda tak trade lagi untuk euro US dollar, ini bagi mereka yang position trade, bukan untuk mereka yang trade harian. Kita memang jangka satu lagi low ke bawah untuk apa ni? Euro US dollar. UCAD kat sini, if anda nampak 3 wave yang jelas, anda boleh cari short dia. Yes, GN pun sama. Ini sama dengan GN. Ini sama structure dengan GN. Gold tak ke mana, siapa yang trade gold, anda pun faham. Saya dah berkali-kali ulang, sekejap naik, sekejap turun. Nah, ni anda sedang lihat sekarang. Ini boleh buat 1, 2, 3, 4, 5 ke atas ataupun A, B dan C, W, X dan Y habis macam-macam rupa, saya tak tahu. Kalau tanya saya untuk gold sekarang sideways, saya tak tahu. Ya. Kalau kita akan ada dollar dynamic dengan indeks jatuh, yen yang kuat, ini boleh break ke atas lagi. Tapi cuma wave B. So, gold I don't know. Asalkan anda tak pergi short dia, anda okey. Silver pun sama, asalkan anda tak pergi short dia, anda okey. Minyak dah break ke bawah, kita ada OPEC yang meningkatkan pengeluaran. Wave 2 ni, kita akan cari peluang untuk masuk. Minyak ni pun sama, anda tak pergi trade lekuk sekarang. Kat H1, anda tak pergi trade yang ini. Tak. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi untuk minyak. Copper nothing. Copper, kalau nak trade company dia. Jangan trade copper punya futures untuk semasa. Ini adalah untuk Euro AUD. Kita melengkapkan pergerakan wave 2 ni. Stay on the side untuk Euro AUD. Sebab 2 ni boleh ke atas lebih sikit lagi. Euro GBP sedang melengkapkan this correction. Wave 2. We might have finished benda ni. B ni, dan kita bergerak. Kalau ini bergerak ke atas, US dollar habis. Kalau kita terus break wave 4, maksudnya macam ni. Kalau ini break high, break wave 4 ni, dollar tak ada kuat dah, dollar habis. Kalau wave 4 ni break. GA dengan GN. GA tak ada. GA stand on the side. Don't touch it. GN trade dia. Tunggu this correction. Jangan masuk kat sini. Hala dia dia dah pergi ke bawah, Sufi. Tapi anda tak trade sekarang. Ya? Anda tak trade sekarang. Wave 2 ni nanti kita trade. Tunggu dia punya bounce. Ini boleh pegang lama. Yang ini saya akan pegang lama. Tengok 2 dia nantilah. Kalau dia turun dulu 50%, pegang. Kalau ni breakout ke bawah, 2 ni kita masuk lagi. Ini adalah piramid. Anda akan masuk. Ini kita akan masuk pertama dahulu. Yang sini. Saya akan trade sekali lagi di sini. Kalau below sini break. Anda tak trade sekarang. Untuk GN. Belum masanya. Okey? Ada soalan? Ada soalan untuk any instrument. Kita masih lihat kepada bearish. Sebab itu saya masih lukis untuk gold ke bawah. Contohnya macam bearish gold ni. Saya nampak untuk semasa we still have benda ini untuk bearish gold. Ini masih ada ke bawah lagi. Maksudnya kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita ada correction dalam 7 wave kat situ. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Lower low berlaku. Untuk bearish. Jadi itu menyokong kepada pendapat bahawa gold ada satu lagi lower low. At least satu lagi untuk gold. Satu lagi.
Satu lagi low. Satu lagi, bukan lower low. Satu lagi low daripada structure sekarang. Jadi gold, sebab itu saya masih lukis gold ke bawah. Okay, jadi berpandukan kepada apa kita nampak dekat bearish ni tadi. Okay. Minyak Exxon Mobil pada waktu ni dia tak directly correlated dengan minyak, dia lebih correlated kepada pasaran saham. Kalau dah masuk tu Pian, ini jangan pergi jual. Faham? Kalau dia correcting, saya masuk balik. Kalau ni jatuh lagi, saya masuk ni. Yeah? Tapi saya nak dia correcting jauh sikit. Ini dah ada 1, 2, 3, 4. Kalau dia naik 5, saya akan keluar position awal. Yeah? This one saya masuk lagi. Hopefully dia jadi. Kalau dia jadi. Sebab kita nampak XLE pun dah extend. XLE, ini tak ada kat SM. Energy punya ETF. Lain daripada tu, kita juga nampak untuk Tesla to the moon. Nampak Tesla? Bersama dengan Bitcoin semua. Apple yang kita ceritakan, it is losing momentum. Apple ni losing momentum. Jaga-jaga sikit. Bawah lagi, tunggu. PO tak trigger. Lagi sakit. Tapi kalau masuk yang energi ni jangan keluar. Itu adalah something yang anda nak jadi core kepada portfolio. Bukan yang tu jangan keluar. Kita kalau nak tahu, yang lain-lain kalau nak tahu, kita orang bercakap mengenai energi ni kepada yang sektor-sektor teknologi ni bukan pada tahun ni tau. Kita bercakap mengenai sektor teknologi ni tahun lepas lah. Kalau nak tahu, tanya Pian. Saya duk ulang-ulang pasal XLE. Fahamlah kalau dia dah cakap berulang. Benda tu tak dekat XM, tapi fahamlah kan. Kan Pian? Bukannya baru tahun ni cerita, tahun lepas dah kita cerita. XLE dia selalu buka chart dia XLE. Okay. So untuk Apple, I'm looking at this one more high untuk jadikan ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini sebagai A, B dan C truncated. Dan kita dia kena break benda ni tau. Dia kena break high kat sini untuk confirmkan bahawa low ini tak break. Faham tak? Sebab kita dah ada 1, 2, okay, 3, 4, 5. So, itu akan jadi motif. Kita ada clear separation di antara dua ni. Apa tu? HLAL, apa tu? Halal. Macam saya dengar. Okey, ni adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau ini berlaku dan dia tak break high, kita mungkin ada indeks yang jauh lagi tau, yang wave 2 kita tadi. Yang wave 2 kita tadi. Apa pun anda tak pergi short saham pada waktu ni. Mengarut. Saya kalau tengok orang short saham, saya sakit mata tengok. Okay. So, apa yang kita bincangkan sebelum ni tengah berlaku, kecuali indeks tak jatuh lagi. Jadi jangan lagi masuk tempat yang tu, belum lagi. Ni dua ni belum berlaku lagi. Maksudnya untuk AUD JPY ni semua, ini tak habis lagi dua ni. Untuk portfolio tech, yes. Sebab kalau betul kita tengah tengok stagflation, growth punya saham, dia akan melonjak-lonjak. Dunia tak bagus. Inflation tinggi. Benda yang mahal jadi lagi mahal. Antara benda yang mahal jadi lagi mahal, teknologi sektor. Tesla. Anda terangkan kepada saya macam mana nak lukis Tesla ni? Tesla ni. Macam mana nak lukis dia?
Boleh terangkan tak? Kimi, macam mana nak lukis Tesla ni? Asalkan anda tak short dia cukup. Ada satu lagi saya lupa nak bagi tahu sampai dekat Equalake, AMD. Saya itu adalah something yang saya yang saya lihat untuk last push lah. AMD ni, AMD okey, jadi ni salah satu lagi AMD. Ini sampai Equalake dia 3 wave ni H1 ini sampai Equalake dia. This one saya tak ingat kat mana. Did I enter yang ini yang mana? Either one lah, saya tak ingat which kaki yang kita masuk, sama ada kepada H1 ataupun H4. But AMD apa semua ni, ni semua adalah something yang anda simpan. All this something yang anda simpan. Kalau dia turun, this correction akan berlaku. Correction kepada March ni akan berlaku. Correction kepada March 20. Correction ini akan buat correction. ABNB. Apa tu? Ada dekat XM tak? Kalau ada dekat MT5 saya boleh tunjukkan. ABNB. Azan. Sekejap. Kita break sekejap. Lepas tu kita sambung balik selepas ni. Kita break sekejap. Lepas tu kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dahulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, ABNB tak ada lah dekat XM Pian. Tak ada dekat CFDs ya. Okay, apa pun accommodation, transportation punya companies will be well supported. Is well supported ya. But kalau saya lah nak membeli untuk trading tak ada masalah. Correction anda masuk. Tapi untuk shorter term tapi kalau anda nak buat sebagai portfolio untuk pasaran saham, wait for that correction besar kepada March berlaku. Sebabnya anda tengah masuk bila price tengah mahal, bila ini berlaku. That is when anda simpan untuk long term. Belum tak ada dekat XM lagi. ABNB kan? ABNB. But it is shooting up. It is shooting up because we do have more and more orang keluar kat Malaysia sini. Tak payah, saya sendiri nak pergi hotel ni penuh kepada kapasiti dia untuk semasa ni lah. Jadi kita tak payah tengok luar, kita tengok dalam dekat KL sendiri, dekat bandar-bandar dekat kita sendiri kan. Nampak semua orang keluar pada waktu ni. Okay, so depend. Kalau anda trading, yes, pullback ini anda boleh trade. Tapi kalau anda nak simpan untuk portfolio, anda tak beli sekarang. Anda tunggu this correction berlaku. Of course, saham-saham yang lain-lain ni akan buat correction juga. Then kita cari. Itu untuk portfolio. Itu untuk counter-counter yang anda simpan untuk buat reta. Itu trading, bukan trading. Itu beli untuk buat harta. Beza. Okay. So tak ada banyak I'm expecting index untuk buat wave 2 ni bila-bila dekat shorter time frame kita dah nampak divergence dia ke atas, betul, tetapi dah nampak divergence jaga-jaga. Kalau ini break, itu cuma wave 3. Divergence dah nampak, lower time frame dah ada divergence, M15 semua dah ada divergence.
Jaga-jaga. So bila wave 2 ni berlaku, kita akan trade untuk indeks kepada indeks-indeks seperti US 30 ni. Waktu tu kita trade benda ni. Wave 2 sini nanti. Apa benda hitam? Okey. Yen pair juga benda sama. GJ wave 2 ni nanti. AUDJPY chart ni salah. Ini WXY. So ini akan buat satu yang kecil sikit bawah daripada low ini. Bawah dia nanti kita akan trade wave 2. Itu chart ni saya akan update nanti hujung minggu. CAT JPY ini rupa dia. Ni kita trade nanti. Dolar belum. Minyak pun sama. Kita akan trade di sini nanti. Itu adalah untuk minyak. Copper. Copper kalau nak masuk company dia. Masuk company dia. Tapi bukan sekarang. Wave 2 yang indeks tadi, ni kita masuk. Saya nampak pasaran akan lebih tidak menentu untuk jangka masa yang agak panjang. Pergerakan tidak menentu dalam pasaran ni. Sebab itu saya lebih concentrate kepada crosses selepas ni. GN, GA, Euro AUD, Euro CAD, benda-benda macam tu nanti. Bukan kepada majors. Bila anda nampak pergerakan lebih sideways, yang crosses ni dia boleh trending. Yang major ni dia lebih sideways. Jadi kita akan cari kepada yang lebih jelas dalam crosses. Faham tak? Indeks dekat nak habis. Kita dah ada S&P 500. Jadi tak dapat nak trending. Kalau dia nak trending, dia kena break 1618 tu. Itu akan menyebabkan yen pair, yen tak dapat nak trend. Tak dapat nak trend kuat ataupun lemah. Kita tunggu dia turun je lah. Sebab indeks tak habis lagi. Jadi itu boleh menyebabkan US dollar masih kuat. Tapi kita tahu dolar pun dalam support. Dalam resistance lah kalau kita ambil dolar dekat depan. Jadi kesemuanya menunjukkan pasaran akan jadi lebih tidak menentu. Setup yang ada, cari untuk crosses. GN. Sufi, faham kenapa? Crosses boleh trend. Yang major akan lebih tidak menentu. So this one akan berlaku untuk satu tempoh yang agak panjang. Saya lihat ke arah sampailah kepada Fed yang bulan 6 tahun depan. Kalau 118 tu stagflation tu Pian. Kimi. Itu kita tak minta. Jangan sedap lukis je. Ramai sedap lukis. Saya nampak ada yang sedap lukis ni. Sakit tengok. Dia fahamkan apa anda lukis tu, apa cerita kat market. Okey. Kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita pada